Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat ke semua? Syukur, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Syukur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tak masuk lagi, tak join lagi, insyaAllah 9.35. Lagi seminit. Macam mana kau nak buat? Assalamualaikum Ustaz Muhammad Basir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara? Dengar, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dapat Sama, apa khabar? Ni alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Kita tunggu sekejap lagi apa ahli jemaah join lagi, kita tunggu sekejap. Apa kita tunggu. Pelan-pelan lah. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Bila yang Ustaz main Taman Jawijaya Umar Ustazah? Oh, hari tu saya pergi masa bulan lepas kot. Betul. Oh, apa lagi lah? Satu kakak ipar saya sakit. Lepas tu dia meninggal lah kakak ipar. Dia dekat titi hitam. Jadi saya pergi rumah Ustazah Aisyah tu belah petang. Lepas tu saya solat maghrib sekali lah dengan Ustaz Khairul Aisyah dengan anak dia sekali lah. Jadi saya pun tak
sangkalah pula kena panggil macam ni. Cikgu. Saya pun Dr. Aisyah ni, Allah Akbar. Sangkalah pula ingat anak saja, orang pak dia sekali. Cakaplah Dr. Aisyah, kata anak sudahlah. Pak ni kadang-kadang macam itulah. Dia peringkat umur macam cikgu, nampak Alhamdulillah nasihat lagi no. Boleh buat program seumpama ni, dapat membina generasi Al-Quran ni, Alhamdulillah. Seronok. Apa rezeki kami Ustaz, rezeki dengan nak dapat Ustaz. Rezeki ya, rezeki. Allah bagus. Rezeki nak berkenalan dengan Ustaz. Kalau tidak tak dapat tahu. Ni tiba-tiba. Itulah Dr. Aisyah tu nak lupa lah dia tadi, kata sembang lah dengan dia. Kata cukup lah dengan Sazwan, kata saya ni follow je, macam itulah. Tapi Cikgu Rahim nak juga ada. Cikgu Rahim nak juga pak dia. InsyaAllah Cikgu nak kita sama-sama sharing. Jadi tapi yalah benda ni dah lama Cikgu buat kan? Lama dah kan? Berapa bulan? Sejak daripada 13 Ogos. Oh, lama dah. Kira sekarang ni dah bulan 12. 4 bulan lah. InsyaAllah lah. Kiri dah 127 lah dah. 127 berturut-turut tiap malam. Tiap malam lah. Kira silih berganti ya? Dia punya guru dia memang kita jemput guru yang berbeza-beza setiap malam. Berbeza. Tu saya. Kita sebab antara tujuan dia supaya kita dapat kenalan dengan ramai guru. InsyaAllah. Ramai tu guru lah, anak murid baguslah guru ramai. Walaupun sekejap dia bagi sikit pun kira guru dia lah. InsyaAllah. Saya tengok situ ada Qori dari Kedah tu, Usman Azumi. Kenal. Usman Azumi tu kira mengajak sekali dengan saya dulu. Semasa di Ibda. Dia kira sebab dia kawan dengan pengurusi. Dia dekat mana? Dekat Maktab Guruan Islam. Itu sama dengan Ustaz pengurusi surau kami, Ustaz Muhammad Aziz Abdullah. Macam tu. Aziz lah. Pengurusi surau dia. Dia bekas ketua SMKA Syekh Abdullah Fahim. Baru 2 tahun Sarah. Baru 2 tahun Sarah. Ramai kadang-kadang nama tak ingat, jadi tengok muka mungkin kenal kot. Dia ada malam ni tak? Tak tahu, kita tunggu lagi. Belum join lagi. Sekarang pukul 9.39 dah kita mula Ustaz. Masuk kemudian nanti dia akan join kemudian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan nikmat yang dikurniakannya kepada kita, kita boleh kesihatan fizikal, kesihatan mental, sehingga memampukan kita lagi untuk terus bersama dalam program yang kita sama-sama sertai setiap malam secara istiqamah, iaitu program Generasi Al-Quran, di mana pada malam ni kita dah sampai ke siri yang ke-127. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana biasa, bagi memudahkan program kita, marilah sama-sama kita buka dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
malam ni adalah siri yang ke-127. Program Mirasi Al-Quran Surah Taman Jaya, di mana kita telah bersiaran setiap malam sejak daripada 13 Ogos yang lepas. Bermakna malam ni adalah malam yang ke-127 berturut-turut. Kita sama-sama istiqamah dengan sabar mengikuti program ni insya-Allah. Jadi sebagaimana yang tuan-tuan semua yang lama yang dah biasa, program kita ni bertujuan yang pertama adalah supaya setiap malam kita dapat lazimkan diri membaca Al-Quran. Bezanya dengan yang kita buat selalu, memang kita baca Al-Quran sendiri setiap hari, secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Malah ada yang baca sampai 1 juzuk, 2 juzuk, ada 3 juzuk dan sebagainya. Itu kita buat sendiri-sendiri. Tetapi melalui program ni, tujuan kita adalah supaya kita dapat bersama-sama secara berjemaah membaca Al-Quran mengikut bacaan ustaz atau khalifah guru yang kita jemputan kita insya-Allah. Jadi setiap malam kita jemput ustaz yang berbeza untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran untuk kita ikuti bersama. Jadi kita hanya sempat setiap malam baca 2 muka surat. Jadi kalau kita sama-sama seperti mana yang tuan-tuan beriltizam untuk meneruskan program ni sampai khatam Al-Quran, jadi kita memerlukan kalau 2 muka surat semalam kita memerlukan sebanyak 302 siri untuk kita khatam Al-Quran. 300 kali 2 muka surat dapatlah 604 muka surat. Jadi kita perlukan sebanyak 302 siri. Tetapi pada malam ni kita baru sampai 127 insya-Allah. Iaitu dah lebih daripada 1/3 Al-Quran kita baca. Jadi kita perlukan lagi banyak lagi. Kita perlukan lagi 180 hari atau 175 hari lagi untuk kita khatam Al-Quran insya-Allah. Jadi kita jangkakan program kita akan berlangsung terus hingga lebih daripada 10 bulan kalau tak ada halangan insya-Allah. Jadi saya mohon doa tuan-tuan dan puan-puan semua juga berdoa supaya kita dapat memastikan bahawa program ini dapat kita teruskan nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi itulah tujuan kita supaya kita dapat membaca Al-Quran setiap malam bersama-sama dengan guru insya-Allah secara tertib. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita adalah supaya setiap malam kita dapat pengisian ilmu. Di mana program kita jalankan selepas solat Isya dan selepas solat kuliah maghrib semua selesai di masjid, di surau semua dah selesai dah solat jemaah dan balik ke rumah dah. Kalau pergi pasar raya pun dah balik ke rumah. Jadi dalam keadaan kita rehat-rehat balik ke rumah sebelum kita tidur, eloklah kita mendengar sedikit pengisian ilmu daripada ustaz jemputan kita, insya-Allah yang akan memberikan tazkirah. Itu antara tujuan kita mengadakan program ini supaya sebelum kita tidur kita dapat baca Al-Quran dan kita dapat pengisian ilmu, lepas itu kita dapat tidur dengan baik insya-Allah dengan tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga insya-Allah selepas kita mendengar tazkirah, kita juga akan buka peluang kepada tuan-tuan untuk berinteraksi. Jadi matlamat kita dulu semasa kita melaksanakan program ni, memang kita tak boleh buat program di surau, di masjid dan sebagainya. Kuliah-kuliah semua tak dapat diadakan sebabkan oleh PKP, perintah kawalan pergerakan tu. Jadi kita mulakan program tu waktu tu. Jadi kita tak ada ruang untuk berkomunikasi. Kalau boleh pun solat sedikit berapa bilangan dia di surau tu pun lepas solat kena balik, kena tutup. Sekali main buka balik. Jadi tak boleh bersembang dan sebagainya. Jadi bila kita adakan program seperti ini, dapatlah kita berinteraksi, bersembang walaupun secara maya insya-Allah. Jadi tak putus. InsyaAllah silaturahim kita dan juga ukhuwah kita akan berpanjangan insya-Allah. Tu tujuan kita. Jadi lebih kurang tu tiga tujuan utama kita mengadakan program ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana saya umumkan tetamu kita pada malam ni, sekali lagi saya umumkan adalah Ustaz Haji Muhammad Basil bin Daman Huri, iaitu pensyarah ataupun saya rasa saya terokok tu saya rasa apa orang kata kalau kat USM tu dia panggil pengarah pusat Islam lah. Dekat IPG saya tak tahu dia sebut apa. Pusat Islam, ketua pusat Islam ke pengarah juga pusat Islam IPG Tengku Bainun insya-Allah ataupun syarah kanan lah sekarang kat sini lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita ustaz pun dah ada bersama kita. Jadi kita akan teruskan program kita membaca Al-Quran dahulu. Jadi kita akan mulakan dengan baca Al-Quran 2 muka surat. Selepas tu selesai baca Al-Quran,
saya nak minta kepada Ustaz Haji Muhammad Basir terus saja memberikan tazkirah untuk slot yang kedua kita. Jadi sebelum Ustaz mulakan interaksi Ustaz, jadi saya nak pesan kepada tuan-tuan dan puan, kalau boleh tuan-tuan dan puan pasanglah tuan-tuan, onkan tuan-tuan punya kamera video supaya tuan-tuan terkelihatan dekat sini, dekat paparan skrin ni. Seperti mana tuan-tuan boleh melihat saya, tuan-tuan boleh melihat Ustaz, tuan-tuan boleh melihat Puan Salga, Puan Nurlilawati dan lain-lain yang ada kat sini. Tuan-tuan harap tuan-tuan juga dapat bersama di sini supaya tujuan dia supaya kita lebih bersemangat. Kita rasa ada bersama di sini sebab itulah sunnah ataupun adab kita berguru. Di mana kalau kita berguru di surau ke, di masjid ke, di dewan-dewan kuliah ke, kita menghadap guru, guru menghadap kita. Maksud dia kita mesti nampak guru, guru nampak kita. Jadi bila keadaan dia macam tu, macam kami juga dengan pelajar-pelajar di sekolah, kita minta supaya mereka pasang supaya kita nak dapat pastikan mereka ada bersama dengan mereka terfokus terhadap apa yang kita sampaikan. Dengan itu guru akan lebih bersemangat, insya-Allah kita pun bersemangat bersama. Jadi mohonlah kepada tuan-tuan dan puan, kalau sudi pasanglah tuan-tuan punya video, tapi memang saya faham masalah internet, kadang-kadang masalah internet kita pasang pun tak keluar gambar. Wallahu a'lam. Itu perkara pertama. Yang seterusnya, semasa penyampaian Ustaz nanti, ketika Ustaz punya slot penyampaian, Ustaz bercakap, saya mohon kepada tuan-tuan untuk pastikan tuan-tuan punya mikrofon tuan-tuan senyapkan atau mute-kan dia ataupun off-kan dia. Supaya hanya satu saja mikrofon yang terpasang, iaitu mikrofon Ustaz. Dengan itu nanti kita akan dapat dengar suara Ustaz dengan jelas dan kita dapat fokus terhadap apa yang disampaikan, insya-Allah. Kalau tuan-tuan juga turut pasang mikrofon, dan akan berlaku gangguan bising dan sebagainya bunyi yang kita tak dapat dengar dengan baik. Jadi itulah dua adab ataupun sunnah kita berguru ni macam itulah. Jadi kita kena berikan fokus terhadap apa yang Ustaz ajarkan, kita menghadap Ustaz, kemudian kita jangan membuat bising ataupun mengganggu semasa Ustaz menyampaikan kuliahnya. Jadi kalau tuan-tuan nak bercakap nanti, ada slot dia, slot yang ketiga. Saya akan buka kepada tuan-tuan untuk berinteraksi dengan Ustaz, untuk berkenalan dengan Ustaz, bertanya khabar dengan Ustaz, bertanya soalan, berkongsi idea, ataupun buat pengumuman. Saya akan galakkan kepada tuan-tuan dan puan untuk bersembang nanti dalam slot yang ketiga kita. Ketika itu tuan-tuan boleh dah buka mikrofon untuk beberapa orang ikut kesesuaian masa yang ada, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan mulakan sekarang ni, nak serahkan kepada Ustaz, di mana pada malam ni kita akan sambung lagi membaca Al-Quran kita, di mana pada malam ni kita akan mulakan surah yang berikutnya, iaitu surah Ibrahim. Surah Ibrahim, iaitu di muka surat 255 dan 256. Tuan-tuan buka mushaf Al-Quran, muka surat 255 dan 256. Kita akan baca surah Ibrahim, ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10 saja tuan-tuan, 10 ayat saja yang pertama. Surah Ibrahim malam ni, dua muka surat. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Ustaz Haji Muhammad Basir bin Muhammad bin Dahman Huri untuk meneruskan program kita pada malam ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, mikrofon tak buka. Belum on lagi Ustaz. Ustaz tu tutup balik. Ustaz, mikrofon belum on Ustaz. Kita tunggu Ustaz. Ustaz masuk balik. Ada sangkut, insya-Allah. Siap. Ustaz masuk balik dah, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Boleh ya? Dia masalah lain pula ni. Okey ya, insya-Allah nah.
Alhamdulillah dah. Masya Allah lah, doa lah dalam tempoh setengah jam ni dapat jalan dengan lancar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك
مما تدعوننا إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama membaca Al-Quran, menyebut kalam Allah. Bersama-sama kita mengingatkan Allah. Bersama-sama kita membaca secara talaqi musyafahah. Insya-Allah dengan cara kita membaca Al-Quran pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan seterusnya kepada anak-anak, cucu-cucu dan seterusnya generasi-generasi yang akan datang sesuai dengan program majlis kita pada malam ini, iaitu generasi Al-Quran. Jadi saya bagi pihak diri saya secara peribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Rahim atas jemputan yang tak seberapa mana pun untuk kita sama-sama duduk dalam satu majlis membaca Al-Quran. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam slot yang saya nak teruskan pada malam ini suka seperti mana yang Cikgu Rahim sebut tadi tentang 3 perkara yang sepatutnya kita kena pulun ataupun kita kena perhatikan dalam majlis yang seumpama ini. Jadi bila sebut 3, saya teringat kepada kita bila nak membaca Al-Quran, kita ingat 3 rukun utama. Bila kita ingat 3 rukun utama, kita pula kena ingat 3 perkara utama dalam kita membaca Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan apabila kita membaca Al-Quran, kita ingat ayat zakara liman arada. Allah Subhanahu wa taala sebut wa huwallazi ja'ala al-lail wan nahar khilfatan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 62 menerangkan kepada kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti. Alhamdulillah, siang kita bekerja, malam kita ingatkan Allah. Kita tidur, Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita besok dengan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala matikan sekejap kita pada malam ini dan kita minta doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita pada besok hari fresh. Kita bekerja, kita ingatkan Allah balik. Khilfatan maknanya silih berganti siang dan malam. Dia sebut malam dulu, bukan dia sebut siang. Sebab itu pada waktu malam ini adalah pada waktu gelap ini adalah paling afdal kita baca Al-Quran. Jadi untuk pengetahuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya yang disebutkan oleh Cikgu Rahim tadi sebenarnya bukanlah kata pengarah pusat Islam. Ini saya nak betulkan sikit lah. Maklumat tu sebenarnya saya ni pensyarah biasa je. Pensyarah biasa. Cuma nak bagi tahu sebagai ta'aruf lah. Pengenalan kepada semua. Saya duduk di Bainun ni dah masuk tahun yang ke-25. Dah jubli perak dah. Jubli perak dah. Ya Allah Akbar. Jadi dapat bersua dalam sesi
bermusyafahah secara dalam talian. Secara dalam talian, alhamdulillah, insya-Allah. Inilah yang Rasulullah suka, inilah yang Rasulullah minta kepada kaumnya, membaca Al-Quran, menghadap tok guru, tengok muka dan tengok mulut tok guru bila dia baca Quran. Bila dia sebut ayat Al-Quran, bila dia melaungkan dengan suara-suara Al-Quran, maka kita sebagai murid, kita sebagai mendengar, sebagai pendengar, dan kita ikut dan baca seperti mana yang guru baca. Ini adalah kaedah yang paling utama dalam membaca Al-Quran. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, selepas ini kalau kita sudah berada dalam maya, kita menghadap dan panggil tok guru yang mana boleh kita faham dan kita boleh percaya, dan dia baca, kita dengar saja suara dia, bulu roma naik. Itulah dikata ayat Al-Quran. Yang saya sebutkan 3 tadi, yang pertama ialah ar-ruknu tilawah Al-Quran, iaitu mesti menggunakan bahasa Arab. Bila sebut bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Macam mana kita nak menutur perkataan Arab? Di taman sana ada pakar bahasa Arab. Dr. Siti Aisyah Asy'ari. Jadi jumpa dan sebut macam mana kita nak menuturkan perkataan bahasa Arab itu adalah kita sudah memenuhi rukun tilawatul Quran. Agak-agak cikgu macam mana? Saya dah naik gear 2 ke gear 3 ni? Itulah cerita ada Cikgu Rahim. Allahu Akbar. Malam-malam ni bila kita baca Quran, dia semangat. Dia lain bila kita baca Quran. Kita dah duduk dalam satu generasi yang disebut dalam slogan. Ni saya nak beritahu kepada, share kepada muslimin muslimat. Slogan yang ada di Ma'had Tahfiz, terutama sekali di Kelantan. Dia menyebut satu slogan, membina generasi Al-Quran. Bukan setakat kita nak generasi Al-Quran, tapi kita develop, kita bina generasi Al-Quran. Sekurang-kurangnya dalam satu keluarga mesti kena ada hafiz Al-Quran. Target KPI kita. Barulah kita dapat terapkan anak-anak yang seterusnya nanti dapat mencontohi kita adalah pewaris, adalah sebagai pembina generasi Al-Quran. InsyaAllah. Azam, kalau kita tak sempat, kita train anak-anak kita dan seterusnya cucu-cucu kita. Jadi minta maaf cikgu ya, saya tadi semangat pelik ni cikgu. Boleh ke cikgu? Tak apa cikgu ya. Saya sebenarnya cikgu, Allah, saya ni kalau disuruh bercakap ni macam itulah. Maklum sajalah. Tapi ini kira nasib baik malam cikgu. Kalau siang anak murid saya memang tak boleh tidur. Memang dia tak boleh lena. Allahu Akbar. InsyaAllah di depan saya ni, walaupun yang mungkin dah lebih berumur daripada saya, Cikgu Rahim senior saya lah, dah pencen dah jadi YB. Saya barulah masuk baru 50-an, 50-an, belum 60-an lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semangat dengan Al-Quran. Bila kita sebut rukun yang pertama bahasa Arab, maka kita kena baca Al-Quran. Barulah dia ada ruh Al-Quran, barulah dia ada ruh Arab. Jadi untuk pengetahuan, itu yang pertama. Bahasa Arab kena fasih, bahasa Arab kena kemah, sifatul huruf, makharijul huruf. So dalam ayat ini, dari ayat 1 hingga 10, memang mencabar dalam sudut kita nak menyebut huruf-huruf Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ada yang disebut 28, ada yang disebut 29. Kalau kita tolak Hamzah, maka 28. Kalau kita masuk Hamzah, maka 29. Dan itu kita tidak penting. Yang penting, bila sebut saja huruf-huruf Al-Quran, termasuk dalamnya di sana ialah huruf-huruf hijaiyah, yakni huruf Arab yang kadang-kadang kita sebut Melayu, kita jarang sebut huruf ba, kita jarang sebut huruf kha, jarang kita sebut huruf ghain, jarang kita sebut huruf ain. Naimah, ada kita sebut Melayu, kita sebut naimah, tak ada. Kita sebut naimah. Tak sebut naimah. Kita sebut naim tak ada. Tak sebut. Melayu tak pernah sebut macam tu. Melainkan orang Arab. Ni nak cerita pasal makharijul huruf, sifatul huruf.
InsyaAllah selepas ini, lahjah Arab itu kita letak yang pertama dalam kita membaca Al-Quran, yang ini rukun tilawatul Quran. InsyaAllah, kita tak boleh cakap Arab, tapi bila kita baca Quran, Masya Allah, lahjah Arab. Sebab kita dengar daripada qari, kita dengar daripada qari'ah, bukan kari ya, qari. Dikena-kena betul. Qari, bukan qari, qari. Sebab apa qari? Bila kita sebut qari'ah, maka kita tak sebut qari'ah, kita sebut qari'ah. Kadang-kadang ada juga yang menyebut qari'ah. Menunjukkan di sana dia tidak faham tentang kaedah bahasa Arab. Rukun tilawah yang pertama. Kemudian rukun tilawah yang kedua, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pastikan bila kita baca Quran, kita menggunakan Mushaf Utsmani. Jadi untuk pengetahuan, sebagai gimana kita tengok sekarang ni bab cendawan, tumbuh cendawan ya. Kalau kita tengok dalam online baca Quran ni bercambah dalam internet. Tiap-tiap malam tak berhenti, sekejap Facebook, sekejap Instagram, sekejap Google Meet. Macam-macam ada. Tapi kena ingat bila kita sebut rukun tilawah, pastikan kita memegang mushaf. Mushaf yang saya tunjukkan ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita memegang mushaf, iaitu mushaf yang disebut di sana, la yamassuhu illal mutahharun. Maka kita berada dalam keadaan bersuci, kita memegang mushaf, kita baca Al-Quran. Di samping kita melihat skrin. Di samping kita melihat skrin. Sebab kita nak pegang kepada rukun yang kedua. InsyaAllah bila kita selesai rukun tilawah, kita dapat rahmah, kita dapat barakah bila kita baca Al-Quran. Maka untuk pengetahuan semua, Quran yang saya pegang ini, saya beli di Madinatul Munawwarah. Masa saya berada di Madinah, saya beli di Madinatul Munawwarah sehingga sekarang. Dan kita kena ingat, bila kita beli Al-Quran Mushaf Utsmani, kita sudah menepati rukun tilawah yang kedua. Bila kita sebut di sana, di belakang di sana, nak dapat berkat ke tak berkat, pastikan yang mentashihkan Mushaf Al-Quran kita itu siapa. Ada pernah cek? Ada pernah tengok? Kadang-kadang kita tengok internet, kadang-kadang kita tengok teks Al-Quran dalam internet, daripada mana-mana pun kita tidak tahu. Tapi kita sekarang lepas ni dan mulai pada malam ini, saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, supaya memegang mushaf apabila kita nak membaca Al-Quran, hatta membaca surah Yasin. Itulah kadang-kadang kita memegang surah Yasin saja, kita tak pegang Quran pun. Padahal dalam mushaf itu ada surah Yasin. Maka pada ketika itu kita sudah hilang pahala memegang mushaf, memegang Al-Quran. Rukun tilawah yang kedua iaitu Mushaf Utsmani. Dan di sana ada menyebut siapa yang mentashihkan mushaf itu. Cuba tuan-tuan pernah tengok tak di belakang dalam cetakan Madinah? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita melihat di belakang tu ditulis di sana hadza. Dia tunjuk di sana, ini adalah rasam Utsmani, riwayat tu hadzal mushaf. Sebab itulah kena belajar bahasa Arab. Kena belajar bahasa Arab. Kalau Quran ini untuk pengetahuan, ulul albab dulu pada peringkat awal, dia hanya semata-mata nak menghafal Al-Quran. MRSM ulul albab masa mula-mula ditubuhkan, dia hanya lebih menekankan kepada menghafal Al-Quran. Tapi di sana silap. Dia tidak ada subjek bahasa Arab pada peringkat awal. Maka pihak PIPG pun bersuara. Sebab ramai yang dalam kalangan yang menghafaz Al-Quran di ulul albab, bila dia tanya tentang bahasa Arab, dia tak boleh. Dia tak tahu. Sebab itu Alhamdulillah. Sekarang ni di MRSM ulul albab juga ada satu pelajaran yang disebut bahasa Arab. Jadi tak boleh elak kalau Quran dengan bahasa Arab, tak boleh elak. Sebab itu kita kena belajar bahasa Arab. Jangan hanya kita ghalid dengan Al-Quran, kita lupa bahasa Arab. Sebab itu rukun. Rukun tilawah kena bahasa Arab. Barulah dia ada zuk. Barulah dia ada ruh kita baca Al-Quran. Kadang-kadang kita baca dalam satu hizib. Dalam Quran ada 60 hizib.
Kalau kita nak tengok kaedah sahabat dulu menghafal Al-Quran, dia membahagikan 7 hizib. 7 hizib. Dia hizib yang pertama diletakkan pada surah 3 surah yang pertama. Kemudian di hizib yang ke-7 dia letakkan 64 surah untuk dia nak menghafal ataupun dia nak membaca Al-Quran secara konsisten dan tidak boleh tidak hari-hari dia baca Quran. Sebab dia nak target supaya dia dapat 114 surah itu clear dalam tempoh masa yang diberikan oleh seseorang yang mampu. Macam mana cikgu boleh terima ke cara saya mengajar? Atau bukanlah kata mengajar, nak share. Saya ni dah lama dah tak mengajar ni. Student semua dah cuti, Cikgu Rahim. Jadi inilah kerja cikgu. Jadi bila tak ada student depan skrin ni pun jadilah. Cikgu? Cikgu Rahim ya? Allahuakbar Cikgu Rahim. Rupa-rupanya dia duduk jiran dengan Pak Ngah. Pak Ngah. Siap Masjid Sungai Bakar. Baru cerita-cerita baru tahu rupa-rupanya. Cikgu Rahim ya. Itulah yang katakan Cikgu Rahim. InsyaAllah satu masa kita jumpa Cikgu Rahim ya. InsyaAllah kita jumpa. Okey, saya sambung balik. Bila sebut saja ini selingan. Ini kata cikgu, dia ada selingan dia. Bila kita sebut rukun yang kedua, Mashaf Usmani, di belakang tu ada ditulis tentang siapa yang mentashihkan Mashaf yang kita baca ni. Adakah kita pernah cek? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok baca kitab-kitab yang tok guru tulis dengan tangan, barokah dia tak sama dengan kitab-kitab yang dicetak oleh komputer, tak sama. Sebab itu kalau kita buka kitab kuning, bila kita buka, tengok dia tulisan dia tu tulisan Jawi. Tu tok guru dia tulis dengan tulisan Jawi tu, dia tulis sendiri. Tu yang dikatakan barokah. Sebab di samping kita menuntut ilmu, kita kena ingat 50% ilmu, 50% barokah. So kita jangan ligan dengan ilmu tanpa barokah. Sebab itu kita kena pastikan dengan guru kita, jangan sekali-kali kita sakiti guru kita. Sebab barokah tu tidak boleh dibeli mana-mana. Mashaf kita boleh beli, tapi barokah tak boleh. Oleh itu, muslimin muslimat rahmatullah, bila saya beli Quran ini, saya bersembang dengan anak murid kepada yang mentashihkan mashaf ini, iaitu Syekh Ad-Doktor Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. Pernah dengar nama tu? Pernah dengar kan tuan-tuan dan puan? Di belakang mashaf ini ada ditulis nama dia. Dan dia ni adalah yang ketua pentashih mashaf ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang belum ada mashaf yang dicetak di Madinatul Munawwarah, iaitu percetakan Al-Quran yang terbesar di dunia, yang memiliki 124,000 workers. Bukan sikit-sikit punya pekerja. Ya, yang mencetak Quran yang dicetak di Madinatul Munawwarah, yang mentashihkan mashaf ini ialah yang nama yang saya sebutkan tadi, yang memiliki 3 PhD. Ini sebagai pengetahuan. Dan saya bersembang dengan anak murid dia di Madinah. Okay, saya bersembang dengan anak murid dia di Madinah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi ini, dia melahirkan dan anak dia bernama Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Ali. Syekh Ahmad Ali ini pun menjadi Imam Al-Haramain. Syekh Ali pun jadi Imam Madinatul Munawwarah. Dan dia menjadi pensyarah Universiti Islam Madinah, memiliki 3 PhD. PhD dia yang pertama, ilmu qiraat. PhD dia yang kedua, ilmu usul fiqh. Dan yang ketiga, ilmu tafsir. 3 PhD. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimat rahimakumullah. Jadi mana-mana yang dah ada peluang untuk pergi, bila kita dah baca Quran ni saya nak share lah pengalaman-pengalaman yang saya boleh share. Bila kita baca Quran dan kita kenal siapa yang mentashihkan kitab ini, bila kita sampai ke Madinah, kita beli, kita cek belakang, kita tengok nama dia disebut dalam bahasa Arab. Satu-satu disebut dalam bahasa Arab. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada di belakang ini, ada ditulis. Tak nampak ya? Tak apa tuan-tuan dan puan-puan boleh beli dan tengok. Di belakang tu ada ditulis di sana tentang wa kanatil lajnati bi ri'asati Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi. Disebut di sana Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi ini adalah ketua jatuhan kuasa pentashihan mashaf rukun tilawah yang kedua.
kita sudah puas hati, bahasa Arab kita sudah belajar. Rukun yang pertama, kena kemah. Bahasa Arab kita kena mah. Baru dia lahirkan makharijul yang betul. Barulah dia melahirkan sifatul huruf yang betul. Kita sebut huruf pun betul, keluarkan huruf pun betul. Bahasa Arab yang pertama. Kemudian rukun dia pula. Yang kedua, mushaf. Jangan lupa mushaf bila kita baca Quran. Sebab itu paling afdal bila kita baca Quran, kita tengok mushaf. Melainkan dalam waktu solat. Di luar solat, kita pegang mushaf. Sebab bila kita ada wuduk, baru kita boleh pegang mushaf. Sebab kita sudah menepati rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga ialah sanad mutawatirah. Kita kena ingat siapa yang ajar kita Quran. Jadi untuk pengetahuan, anak-anak kita jangan sampai orang lain ajar. Jangan sampai kita lepas dan berikan kepada orang lain mengajar Al-Quran kepada anak-anak kita. InsyaAllah apabila mak bapak sendiri yang mengajar anak Al-Quran, barakah di sana. Sebab itu sanad, dekat. Kita belajar dengan siapa? Kalau bapak, dia belajar dengan mak dia, dengan bapak dia. Kemudian bapak dia belajar dengan siapa pula? Akhirnya sampai ke Rasulullah SAW. Sebab itu, mana-mana penuntut yang menuntut di Mesir. Sebab Syekh Ali Al-Huzaifi ni, dia menuntut PhD dia bukan di Madinah, bukan di Mekah, dia menuntut di Mesir. Sebab itu di Mesir, siapa-siapa yang mana pergi Mesir, confirm dia talaqi, musyafah dengan Syekh. Terutama sekali kalau yang disebut di sana yang terkenal, Syekh Nabil dengan Syekh Azim. Syekh Azim ni garang, cengik. Memang kalau dia mengajar Quran, dia pegang rotan. Sebab itu, sekarang ni kalau kita pegang rotan, kena disiplin, tak boleh. Melainkan guru disiplin. Kalau tak basi pegang rotan, siap. Tak basi kena panggil. Sebab itu, dulu masa saya belajar Quran, mak pegang rotan. Sampai dapat. Akhirnya mak bapak senang. Dia pegang rotan sekejap saja. Dia pandu sekejap, 20% guru, 80% murid. So 80% murid bila dah guru berkat, 20% tu dah merangkumi 100%. Akhirnya muridnya terus dapat membaca dan terus menyebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tepat bahasa Arab, menepati rukun yang pertama. Ingat, muslimin muslimat, kadang-kadang kita baca Quran tapi kita tak tahu rukun tilawah. Kadang-kadang kita tak tahu pun. Bila kita baca, suara aku ni nampak macam Melayu sangat lah. Menunjukkan di sana, kita jarang-jarang menyebut Al-Quran dengan betul dan tepat. Sebab tak nampak roh dia. Kita tak wujudkan satu roh Al-Quran itu sendiri, macam mana dia nak jelmakan bahasa Arab itu. Dia takkan muncul bahasa Arab. Dia takkan keluar bahasa Arab. Sebab kita tak belajar bahasa Arab. Kita tak berguru dengan guru bahasa Arab. InsyaAllah lepas ini Cikgu Rahim, kita sama-sama nak menepati rukun tilawah yang pertama, iaitu Al-Lughatul Arabiyyah. Pilah mana-mana dunia, bila dia baca Quran, dia akan membaca dalam bahasa Arab. Yang kedua, Mushaf Usmani, pastikan siapa yang mentashihkan. Jadi Alhamdulillah, diberi kesempatan dan peluang. Saya berkesempatan berjumpa dengan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. Bila saya nak pergi ke Madinah, saya tengok YouTube. Saya dengar. Untuk pengetahuan, saya membuat CD Al-Quran pada peringkat awal tahun 1994. Ini saya nak share sikit pengalaman. 1994, bermulanya CD Al-Quran dicetak di Masjid Negara. Pada waktu itu, Imam Masjid Negara ialah Ustaz Taib Azamuddin. Saya pernah tidur rumah dia. Bila dia pergi Kelantan, saya tidur kat rumah dia. Imam besar Masjid Negara, Ustaz Taib Azamuddin. Saya tidur rumah dia sebab anak dia kawan saya. Ustaz Asri dan Ustaz Nawawi, dua orang ni. Dan saya berkesempatan tidur di situ. Dan pada masa yang sama, dalam tempoh peluang yang saya ada pada ketika itu, saya belum masuk universiti. Saya duduk dengan kumpulan Hafiz Al-Quran di Masjid Negara pada ketika itu, pusat Islam. Hafiz dah ada dah masa tu. Ustaz Saleh Sani. Kenal Ustaz Saleh Sani? Muslimin muslimat. Anak dia Mujahid, Saleh Sani. Sebab apa dia Saleh Sani? Sani itu adalah sebab isteri dia ada dua. Ustaz Saleh. Jadi Ustaz Saleh Sani, anak dia Mujahid. Mujahid untuk pengetahuan muslimin muslimat.
Johan antara bangsa hafazan. Sekarang menjadi mudir Mahat Tahfiz di Gombak. Kenali siapa dia mujahid. Tengok dia baca Quran. Tengok dia menjadi imam semasa di Masjid Negara pada waktu PKP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita nak mengenali dan lebih minat lagi kita dengan Al-Quran, maka pada ketika itu kita kena mengenali siapa qari, siapa qari'ah. Terutama sekali imam-imam Masjidil Haram. Terutama sekali Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid Makkah, Imam Masjid Haram. Kita kena kenal. Jadi untuk pengetahuan, bila saya sudah mengenali nama-nama ini, bila saya pergi ke Masjid Nabawi, tiba-tiba ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itu saya duduk di saf pertama, duduk di sebelah VVIP 5-6 orang, saya di sebelah kiri. Apabila Syekh Ali memberi salam kanan dan kiri, dia membelakangkan kepada makmum, muka kepada makmum. Pada ketika itu saya tidak lepaskan peluang untuk melihat muka dia, untuk melihat mata dia. Tiba-tiba dia paling ke kanan, saya tengok mata dia, dia tengok mata saya. Alhamdulillah. Jadi peluang-peluang ini bukan mudah nak dapat. Jadi untuk pengetahuan, yang mana lelaki, yang mana makmum lelaki, pastikan kita dapat peluang-peluang ini apabila kita membaca Al-Quran. Jadi saya beli Quran ini, didapati nama dia tercatat dalam Quran ini. Barulah dia nampak kita sudah menepati dan kita sudah menyempurnakan rukun tilawah yang kedua dengan sebenar-benarnya dan jelas di sana. Itu baru kita pegang mushaf. Belum lagi mutawatirah tadi, sanadnya mutawatirah, bacaan dia macam mana, lagu dia macam mana. Tu tiga yang pertama rukun. Kemudian saya pergi kepada tiga yang ketiga, yang kedua pula. Apa dia pula tiga yang kedua? Agak-agak boleh ikut ni, boleh follow Cikgu Rahim. InsyaAllah lepas ni boleh ingat, bila kita sudah sanad dapat siapa guru kita, dan guru kita belajar daripada siapa, kita tahu akhirnya kepada Rasulullah, kita baru tengok kepada tiga yang kedua, iaitu yang pertama. Apa dia tiga yang pertama, tiga yang kedua, iaitu yang pertama ialah untuk dalam tilawatul Quran, kita kembali kepada ayat Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Allah sebut dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Maka kita kena baca Al-Quran dengan tartil. Apa yang dimaksudkan dengan tartil? Tiga benda. Boleh agak-agak cikgu ya? Boleh ya? Boleh teruskan ya? Agak-agak mana-mana kalau rasa macam blur, tak berapa nak faham tu. Ni saya celah-celah dan saya share ni untuk pengetahuan semua. Bila kita pegang kepada tiga yang pertama dah kukuh, cantik, elok. A. Bukan setakat A plus. Walaupun kita tak boleh bahasa Arab, tapi bila kita baca Quran, Allahu Akbar, Masya Allah. Bila kita azan saja, tak ini bukan suara Melayu. Ini suara-suara Arab. Tengok tu dia lah, hang ke? Rupa-rupanya yang baca Quran tadi orang Melayu. Tu nak abang kata, hebatnya bahasa Arab tu. Orang Arab pun kalah. Nak cerita pasal bahasa Arab ni, yang dapat markah yang tertinggi sekali di Madinatul Munawwarah. Saya berjumpa dengan seorang student di Universiti Islam Madinah, iaitu orang Johor. Nama dia pun Mujahid. Kebetulan pula sama. Nama dia Mujahid juga. Allahu Akbar. Orang Johor. Dia punya result dari SEM 1 sampai sekarang Mumtaz Sofi. Tanya Dr. Aisyah macam mana Mumtaz Sofi itu apa dia? Ada Dr. Aisyah ni. Dia kata malam ni dia kata nak datang. Semalam dia kata dia sakit kepala. Malam ni dia ada. Ustaz Aisyah, dia main malam dia sakit kepala. Ustaz Khairul dia Ustaz Khairul. Nampak? Saya bersembang dengan salah seorang daripada student di Universiti Islam Madinah. Dia mengambil kos Quran. Dia punya result, orang Mekah, orang Madinah pun kalah. Orang Johor, nama dia Mujahid juga. Mendapat result yang bagus dari mula dia masuk sampai akhir. Alhamdulillah. Dan sekarang ada lagi seorang dia ada di sana, nama dia Fathi. Begitu juga nama dia seorang lagi Hud di Universiti Ilmu Qura. Jadi saya nak share apa saja yang saya sebutkan ini. Semuanya ini, nama-nama yang saya sebutkan ini adalah yang bergelombang dengan Al-Quran. Sentiasa dengan Al-Quran. Bahasa Arab dia fasih. Sudah semestinya dia bersama dengan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi, pentashih Mashaf Utsmani. Ni Qurannya. Nama dia tertera dalam Quran.
Dan kita kenal dia menjadi imam. Dan anaknya Syekh Ahmad. Ahmad tu bukan calang-calang orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok nama-nama yang saya sebutkan tadi. Jadi insya-Allah bila kita sudah dapat 3 yang pertama tentang rukun tilawatul Quran, so kita pergi kepada 3 yang kedua pula. Yang pertama at-tajwid. Itu yang dikatakan tartilah. Yang pertama Ustaz, suara putus Ustaz. Nak balik, saya masuk balik. Kita tunggu Ustaz masuk balik. Semangat tuan-tuan, semangat. Malam ni insya-Allah alhamdulillah. Begitu semangat kita, dengar. Kita tunggu Ustaz masuk balik. Alhamdulillah Ustaz dapat masuk balik. Semangat. Kami bersemangat berhenti Ustaz. Dia suruh berhenti apa? Ustaz. Allahu Akbar. Hidup semangat Nampak berhenti. akhir, ya? Cikgu Nah. Tu cara saya ni Cikgu Nah. Jadi alhamdulillah Allah bagi satu semangat kat saya bila sebut Al-Quran ni insya-Allah. Takat ni mana-mana yang offer bagi tawaran untuk nak share tentang Quran ni, saya pergi ke mana-mana pun insya-Allah saya pergi insya-Allah nah. Sebab kita nak membina generasi Al-Quran. Jadi bila saya sebut tentang 3 yang pertama rukun, iaitu yang pertama bahasa Arab, yang kedua mushaf Utsmani, dan pastikan kita ada mushaf Utsmani, kita ambil yang terbaik. Kita ambil mushaf yang terbaik. Jadi saya sebut yang terbaik tadi, yang tadilah. Siapa-siapa yang pergi Madinah sekarang ni, pastikan dia bawa balik Quran mushaf, cek balik di belakang tu nama ada tak Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi di belakang mushaf. Itu yang kedua. Dan yang ketiga sanad mutawatirah. Mak kita ajak Quran kat kita. Kemudian mak pak kita siapa dia belajar pada tok kita akhir sampai pada Rasulullah dengan bacaan satu sebutan yang disebut oleh Imam Asim. Imam Asim Al-Kufi. Maksud dia apa? Asim Al-Kufi. Kita kena ingat siapa imam kita. Kalau kita beribadat menggunakan fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Kita tahu mazhab Asy-Syafi'i dan kita tahu di mana makam mazhab Asy-Syafi'i. Mana kita tengok di pergi Mesir, kita nampak di sana makam Masjid Asy-Syafi'i. Siapa-siapa yang pergi Mesir pergi ziarah makam Imam Syafi'i, iaitu di Masjid Imam Syafi'i, ada di situ perahu besar. Jadi adalah peluang untuk nak pergi ke sana, ziarahlah. Bumi Anbiya, Allahu Akbar, bumi Mesir, kena pergi, jangan tak pergi. Lepas ni kita buat trip pergi Mesir, tengok ziarah Imam Syafi'i. Itu kalau kita nak tahu, kita mengamalkan cara ibadat mengikut fiqh, ada imam dia, Imam Syafi'i. Kalau Quran, imam dia Imam Asim. Kena ingat. Bila kita sebut Imam Asim, siapa dia punya anak murid dia? Hafsun, iaitu Hafaz. Bila sebut Hafaz, dia ada torik dia. Dia menggunakan torik apa? Dia menggunakan torik Asy-Syatibi. Kalau kita di Malaysia, untuk pengetahuan semua, mana-mana yang duduk di Mahat Tahfiz, kerajaan Malaysia memberikan dan memberitahu kepada semua yang terlibat dengan Mahat Tahfiz, pelajar-pelajarnya dinasihatkan agar menggunakan torik Asy-Syatibi. Bukan menggunakan torik Ibnu ataupun Muhammad Ibnul Jazari. Dia ada 2 torik. Jadi kita menggunakan torik Asy-Syatibi. Apa beza Syatibi dengan Jazari? Kalau kita tengok dalam surah Ibrahim itu sendiri, cuba perhatikan. Mudah saja untuk kita nak bezakan. Kalau kita tengok imam-imam membaca Al-Quran, terutama sekali Imam Masjidil Nabawi, Imam Masjidil Haram. Jadi saya nak sarankan kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak baca Quran, sebelum kita nak baca Quran, kita ambil berkat. Maksud ambil berkat ni macam ni lah. Kita nak jumpa dengan Syekh Ali payah. Okey. Jadi
pengalaman saya lah. Pengalaman saya apabila kita nak baca Quran sepanjang tempoh saya tengok contoh macam Faris Abbad, contoh macam Sudais, contoh macam Mu'aykali, Mahir Mu'aykali, contoh macam Juhani, contoh macam nama-nama qari yang ada di dalam internet YouTube, Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Nabawi. Saya kalau tengok bacaan Al-Huzaifi, dia lebih kepada Asy-Syatibi. Yang lain tu lebih kepada Jazari. Contoh macam Sudais, contoh macam Syekh Mahir. Syekh Mahir pun kadang-kadang dia pergi ke Syatibi, kadang-kadang dia pergi ke Jazari. Nah, ini torik kita. So kena ingat. Di Malaysia senang nak beza Jazari dengan Syatibi dalam Majais Munfasil. Kalau kita tengok dalam surah Ibrahim itu sendiri, cuba kita tengok dalam biayatina walaqad arsalna, ayat yang kelima, walaqad arsalna Musa biayatina an. Bila mad jaiz munfasil dia bercerai. Alif bertemu dengan hamzah. Dia akan tanda panjang. Tanda panjang itu ialah mad jaiz munfasil. Kalau kita tengok bacaan Sudais, Abdul Rahman Sudais, dia membaca 2 harakat. So di Malaysia sudah memberikan satu penetapan membaca mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Sebab itu kalau kita tengok Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi, dia membaca 4 ataupun 5 harakat. Dia baca panjang, dia tak baca pendek. Tapi anak dia Syekh Ahmad baca pendek. Beza. Kita kena ingat kadang-kadang kita lupa, kita tak perhati dan tak detail tentang baris harakat bacaan dia tu, sama ada dia baca 2 ke, baca 4 ke, baca 5 ke. Sebab tu kita kena ingat, kita kena pegang pada Torik Syatibi, pastikan bila kita baca mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Jadi saya bila nak baca Quran, sebelum apa saja pun saya dengar bacaan Syekh Ali Al-Huzaifi dulu. Syekh Ali Al-Huzaifi ini ialah pensyarah Quran di ataupun di Universiti Islam Madinah. Sampai sekarang dia kontrak lagi, dia mengajar lagi Quran. Jadi kalau siapa-siapa yang ada peluang pergi Madinah, jangan kita hanya menziarah, samping kita menziarah makam, samping kita menziarah Madinah, kita kena ingat ada peluang untuk melawat Universiti Islam Madinah, pergi. Ada peluang aja masuk. InsyaAllah di sana nampak bagaimana kita duduk di Malaysia bila kita baca Quran. Ini rupa-rupanya yang selama ni kita baca Quran, rupa-rupanya di sini tempat imam-imam tu. Jadi untuk pengetahuan, semasa saya di Ummul Qura, di Universiti Ummul Qura, saya duduk di hadapan pejabat 3 imam Masjidil Haram. Iaitu yang pertama Sudais, yang kedua Mu'aykali, dan yang ketiga Syuran. 3 orang imam Masjidil Haram, saya pergi ke office dia di Universiti Ummul Qura. Jadi apabila kita dah sampai ke tahap kita nak juga pergi, manjadda wajada, InsyaAllah kita jumpa. InsyaAllah kita akan dapat satu hari nanti yang selama ni aku dengar saja suara dia, rupanya aku dah pergi masuk pejabat dia. Allahu Akbar. Jadi itu untuk pengetahuan, saya nak share lah dengan muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan apabila kita Allah berikan umur yang panjang ini, jangan lepaskan peluang selagi umur yang ada ni, kita pergi ke sana azam agar dapat kita sama-sama. Bila kita duduk di sana, kita rasa. Bila balik ke Malaysia, kita seolah-olah berada di sana. Barulah dia ada ruh dia tu. Barulah ada timbul barakah bila kita baca Quran. Kita ingat Mushaf Usmani yang aku pegang ini adalah disemak oleh bukan calon-calon orang. Jadi kalau kita tengok di Malaysia pun tak ada masalah. Bukan tak boleh. Boleh kalau kita nak gunakan mushaf di Malaysia. Tapi bila kita nak yang terbaik, semua kita nak yang terbaik. Siapa yang tak nak yang terbaik? Semua nak yang terbaik. Jadi kita dapatkan kalau kita gunakan rukun yang kedua itu mushaf Usmani, so kita kena cari mushaf Usmani yang dicetak oleh Madinatul Munawwarah. InsyaAllah cikgu bila kita dapatkan Jadi bila kita dapat beza, bila kita tahu dah torik, kita menggunakan torik mana, kita dapat
membaca Al-Quran, kita terlintas terus torik ataupun bacaan Quran yang aku baca ini mesti menggunakan torik syatibi. Contoh, mad jaiz munfasil kena baca 4 ataupun 5 harakat. Jangan baca 2 harakat. Bukan tak boleh baca 2 harakat. Macam kita duduk dalam amalan imam ataupun fiqh lah. Kalau kita menggunakan Imam Syafi'i, kita menggunakan cara Imam Syafi'i beramal dalam ibadat solat dia, dalam ibadat puasa dia. Kita tak boleh nak campur-campur. Tak boleh ikut suka-suka kita nak buat macam tu. Begitu juga kita baca Quran. Maka kalau kita dah menggunakan syatibi, dari mula sampai habis gunakan syatibi lah. Jangan campur-campur. Jangan pula kita kena sekejap 2, sekejap 4. Kadang-kadang kalau kita baca Quran, contoh, kalau kita baca Quran dalam suratul Fatihah, contoh ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim tu ayat yang pertama, kita baca mad arudil sukun 2 harakat. Tapi bila kita baca alham ayat yang kedua, kita baca 4 harakat. Tak bolehlah macam tu, tak seimbang. Maka kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan pula kita sambung. Maliki Yaumiddin. Tak boleh macam tu. Kaedah dia tak apa nak betul lah. Walaupun mad aridul sukun tu ada 2, 4, 6. Kalau kita mula dengan bacaan 2 harakat, dalam mad aridul sukun sampai waladdallin 2 juga. Itu kaedah dia. Sebab itu kita pergi kepada 3 perkara, 2 perkara yang 3 perkara yang kedua tadi. Yang pertama tajwid. Pada ketika itu kita kena fasih tentang tajwid. Pertama makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian ra, kemudian sebutan-sebutan yang tagliz, sebutan-sebutan yang isti'la, istifal. Banyak benda yang kita kena belajar tajwid. 40 markah tajwid. Itu yang kedua. Yang pertama tajwid. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ialah tahsinus saut. Tartil itu termasuk tahsinus saut. Suara kita tu betul ke mengikut tinggi rendah dia? Kadang-kadang kita ni baca Quran tak tahu suara duk tang mana pun kita tak tahu. Kita tak tahu baca Quran ni bila kita menyuarakan ayat-ayat Allah, kita tak tahu kedudukan suara tu di mana. Maka pada ketika itu kita kena faham qarar, nawa, jawab, jawabul jawab. Itu yang kata tahsinus saut. Itu yang dikatakan suara. 4 ni. So, itu baru yang kedua. Kemudian yang ketiga apa dah? Dalam tartil itu sendiri, ada di sana tarannum. Barulah dia sempurna tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi, kita jangan lepas peluang untuk kita belajar Quran. Belajar, terus belajar. Jangan jemu dan jangan bosan dengan Al-Quran. Apabila kita sudah belajar pada tahun ini, contoh tajwid. Kita sudah fasih tentang tajwid. Sebut apa aja tajwid, aku boleh jawab. Tapi tentang saut, lulus tak lulus. Tentang tarannum, lulus tak lulus. Tarannum tu ada 2 pula, mujawad dan murattal. Banyak cikgu malam ni, 10-40 dah cikgu Rahim. Allah Akbar. Jadi saya nampak cukuplah saya bagi 3 yang pertama, 3 yang kedua. InsyaAllah. Saya doakan kepada semua muslimin muslimat agar dapat mempelajari ilmu Al-Quran, jangan henti. InsyaAllah akan dapat melahirkan generasi Al-Quran pada masa akan datang. Boleh cikgu Rahim? Boleh cikgu Rahim? Boleh insyaAllah. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di sana, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, ingat bila kita membaca Al-Quran, kita lintas dan niatkan sama kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah SWT lembutkan hatinya, lembutkan lidahnya menyebut nama-nama Allah, menyebut kalam Allah, menyebut Al-Quran, dan jangan jemu dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT. Doa jangan putus-putus untuk anak-anak kita supaya dia terus membaca Al-Quran dan dia terus menjadi da'i ilallah. Allahu Akbar. Jadi tekap tu boleh cikgu no. Saya share untuk 3 pertama, 3 yang kedua. Banyak lagi cikgu sebenarnya, tapi sekadar itu saja untuk saya share dalam pengalaman yang ada. Saya nak share yang paling utama bila kita sebut Quran. Bila saya dengar generasi Al-Quran, itulah yang dikatakan generasi Al-Quran.
Kita ni dah nak umur dah 50-an, dah nak senja dah cikgu. Ya Allah Akbar. Yang kat belakang-belakang itu nah ke depan yang akan datang ni macam mana kalau kita tak bagi dan kita tak develop banner dia generasi Al-Quran. Khususnya di taman Jawi contohnya, insya-Allah mudah-mudahan anak-anak di sana terus dengan Al-Quran. Jangan kita rasakan Al-Quran itu hanya untuk kita. Sebab kita di sana banyak lagi dan ramai lagi yang ke depan nanti, dan kita minta doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita dan keluarga kita dan seterusnya dapat membina generasi Al-Quran seperti mana yang kita cita-citakan. Boleh Cikgu Rahim setakat tu insya-Allah. Pukul lah ada nak soal ke apa ke. Sebenarnya kita sampai 10.40 ya. Tengok sebab kita hanya sejam saja kan cikgu kan. Takut malam esok nak kerja pula. Esok cuti Sabtu. Ya, kalau ada siapa-siapa nak share bolehlah tanya. Kokoklah mana-mana lah yang mana mengenali dan tak kenal saya pun tak apalah. Cukuplah dengan cara bersemuka dengan menggunakan skrin. Silakan Cikgu Rahim ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira. Subhanallah, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni semangat sungguh kita. Memang semangat sungguh. Malam ni adalah paling semangat insya-Allah yang kita lalui banyak 127 siri yang khas jadi alam kita. Allah. Semangatnya Ustaz masuk dia. Terus frame pas. Jawab. Sampai hujung insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita sangat-sangat mengucapkan terima kasih kerana kesediaan Ustaz untuk menjadi guru kita pada malam ni dan seterusnya memberikan ilmu kepada kita, ilmu Al-Quran khususnya, di mana Ustaz kalau dalam tazkirah tadi Ustaz memberikan rukun kita membaca Al-Quran tu, iaitu rukun 3 rukun yang pertama dan 3 rukun yang kedua. 3 rukun pertama dia adalah baca Al-Quran dalam bahasa Arab, Al-Quran kita kena dalam bahasa Arab. Yang kedua kita kena ada mushaf, kita menggunakan mushaf resam asmani kita. Yang ketiga kita kena tengok dia punya sanad dia. Sanad apa Al-Quran ni dibaca daripada siapa kita, daripada ayah kita, mak kita, daripada tok kita dan seterusnya, daripada sampai kepada Rasulullah. Kalau kita dapat cari itu, kira itulah rukun yang terbaik. Kemudian 3 rukun yang keduanya, iaitu yang pertama tajwidnya, kita baca Al-Quran dengan tajwid, tartil, ikut tajwidnya. Kemudian seterusnya suara tinggi rendah suara yang kita baca, dan seterusnya taranum berlagu Al-Quran insya-Allah dengan cara lagu yang betul. Tadi juga insya-Allah saya rasa banyaklah yang disebutkan. Kita sebut yang 3 perkara itu saja, tetapi dalam cerita-cerita tu punya banyak cerita yang Ustaz sampaikan. Alhamdulillah banyak benda baru-baru yang saya rasa ahli dalam ni boleh dengar, yang sebelum ni kita duduk kelas tajwid kita mungkin tak dapat maklumat seperti mana Ustaz punya ziarah ke Mekah dan Madinah tu, dia jumpa pentasih Al-Quran, imam-imam yang pernah sampai ke pejabat dia pun Ustaz turut. Alhamdulillah. Jadi kalau perempuan di mana yang Ustaz sebutkan tadi, kita kena ada azam untuk memastikan setiap rumah ada seorang upas Al-Quran. Jadi saya rasa Ustaz dah mendapat target yang berkenaan. Ustaz bukan seorang, mungkin lebih daripada seorang, di mana Ustaz sendiri yang mengajarkannya dan seterusnya menghantar ke tempat-tempat pengajaran, di mana kalau tuan-tuan ingat malam kemarin, barangkali adalah buktinya, iaitu Ustaz Muhammad Sazwan bin Muhammad Basit. Haji Muhammad Basit Musalam, doktor perbuatan kita yang merupakan hafiz upas Al-Quran yang menjadi imam di Kerjaya, di mana dalam selain daripada terlibat sebagai pakar dan belajar bidang akademik perbuatan, juga merupakan hafiz Al-Quran yang dapat membaca Al-Quran dengan baik dan menjadi imam rawatib, jadi imam tarawih dan sebagainya. Itu bukti yang pertama. Saya tak tahu yang lain, mungkin nanti ramai lagi dalam keluarga Ustaz yang dah hafaz Al-Quran. Wallahu a'lam. Jadi banyak lagi lah yang saya tak tahu, macam Ustaz tadi yang cerita. Memang saya duduk kat masjid baru Sungai Bakap dengan arwah Ustaz Ustaz Haji Sa'ad kita, dengan Mak Tun kita, dia punya dan merupakan rumah
Ustaz biasa pergi ke rumah tu waktu Ustaz Pak Ang ada di situ apa? Dah, masa tu dah. Masa tu saya baru kahwin masa tu. Memang Pak Ang ada cerita-cerita tapi saya tak ingat lah sampai sekarang ni baru tahu. Oh, macam itu rupanya. Nah, jadi jumpa. Wah. Jadi maksudnya kita tak kenal. Kalau kita tak jumpa, kita tak bersembang, kita tak kenal. Jadi Alhamdulillah sembang kita dalam telefon tu saya dapatlah maklumat sikit mengenai Ustaz. Jadi begitu juga ahli-ahli dalam grup ni. Ahli-ahli jemaah dalam ni tak kenal lagi Ustaz. Jadi orang Ustaz, saya pun tak tahu Ustaz asal mana. Ada Ustaz yang orang Sungai kat Bagak ataupun Ustazah yang apa orang Sungai Bagak. Jadi tak tahu mungkin Ustaz di mana. Untuk tahu Ustaz. Dalam apa grup ni bukan orang Taman Jawi saja saya sebenarnya kita buka untuk program ni kepada umum. Siapa-siapa kita iklankan dalam media sosial, itu siapa-siapa yang ada yang daripada Banting, daripada Puchong, daripada Alustang, daripada Mekata, Pak Buntak dan sebagainya lah yang ada dalam ni. Jadi kita terbuka. Lepas tu kita rakam. Setiap malam siri kita rakam. Jadi banyak yang Ustaz sampaikan nanti. Kalau tuan-tuan ahli jemaah yang ada sini nak dengar semula, bolehlah pasang rakaman. Begitu juga macam Ustaz kata tadi, saya tak tahu, tak pasti Ustaz Khairul dengan Ustaz Asyah ada ke tak ada sini. Tapi Ustaz Khairul kata semalam yang Ustaz Sazwan, Dr. Sazwan memang dia pasang balik, tengok dalam YouTube tu dia baru dengar balik. Jadi ramai lah orang teman-teman ni ada yang boleh ikut malam ni, esok dia ada. Tapi ada malam yang dia tak boleh ikut, dia pergi ke mana-mana ada urusan. Jadi dia tengok rakaman dia balik. Jadi semuanya kita upload dalam YouTube insya-Allah. Jadi untuk senang untuk memberi semangat ataupun motivasi kepada ahli jemaah untuk bersembang Ustaz, rasanya eloklah kita kenal Ustaz dulu. Ustaz ikut mana tak ada orang kampung. Jadi saya nak minta Ustaz Taruh. Silakan Ustaz Taruh. InsyaAllah ada. Terima kasih Pak Cikgu Rahim ya. Jadi untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya dilahirkan di Tanah Liat, Bukit Mertajam pada tahun 1965. So sekarang umur saya sudah 56 tahun. 56 tahun ya. Kemudian dibesarkan di Selangor, di Sabak Bernam Selangor. Jadi untuk pengetahuan, saya dilahirkan di Tanah Liat sebab bapa saya menjadi guru di Masriah. Pada waktu itu, mudirnya ialah almarhum Ishak Barum, Mufti Negeri Selangor. Itu yang pertama. Kemudian dibesarkan di Selangor. Isteri saya orang Sungai Bakap, tapi dilahirkan di Selangor. Dilahirkan di Selangor. Jadi dia terbalik. Saya dilahirkan di Penang, dibesarkan di Selangor. Isteri saya dilahirkan di Selangor, dibesarkan di Penang. Jadi mudah-mudahan siapa-siapa yang nak mencari jodoh, nak mencari jodoh, disarankan agar dapat, jangan cari duduk dekat dengan rumah. Duduk cari jauh. Kalau keturunan kita orang utara, cari keturunan Banjar ke, keturunan Jawa ke. Ini Rasulullah sarankan. Supaya keturunan itu dia dapat bercambah lagi dan akan melahirkan zuriat-zuriat. Itu adalah turning point dia. Itu adalah titik permulaan untuk kita nak dapatkan zuriat kita. Sebagaimana Rasulullah sebut dalam hadisnya yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga, yang keempat, di sana ada keturunan. Okey. Lahir dua orang, so 4 orang anak. Daripada isteri saya bernama Nur Azah binti Ismail, mengajar di High School Bukit Mertajam. Saya duduk di Bainun 25 tahun. Lahir 4 orang anak. Anak yang pertama Dini Sazwani. Dini Sazwani ni anak yang sulung, umur 30. Sekarang ni bekerja di hospital Sungai Buloh. Kakak Sazwan pun jadi doktor juga. Tu dia minat nak jadi doktor juga, dia ikut kakak dia. Okey. Kemudian yang kedua Sazwan, umur 27 tahun. 3 tahun. Kemudian yang ketiga Muhammad Sazan. Muhammad Sazan ni dia mengaji di Irsyad dulu. Dini pun mengaji di Irsyad. Sazwan saja yang mengaji jauh di Kelantan. Jadi untuk pengetahuan, saya ingat Sazwan dah cerita dah. Pengalaman Sazwan tinggal dengan mak bapak, tingkatan 1 lagi dah tinggal dengan mak bapak. Saya tak kisah sangat, mak dia tu yang kisah. Tiap minggu, kadang-kadang sebulan pergi Kelantan untuk ziarah Sazwan. Macam mana anak duduk di sana. Tingkatan 1, bayangkan. Tingkatan 1 dah duduk jauh dengan mak bapak. Memang cabaran Sazwan yang disebutkan memang mungkin tak adalah kepada pelajar-pelajar yang lain.
Jadi alhamdulillah itu Sazwan. Yang kedua umur 27 tahun. Kemudian yang ketiga Sazan umur 24 tahun. 3 tahun. 24 tahun sekarang bekerja di Damansara Uptown Damansara, menjadi CEO dalam healthy, dalam wellness di satu syarikat. Dia accounting, dia belajar account. Itu yang nombor 3. Kemudian yang nombor 4 Sayyidi, dia mengambil sijil stamp di Masriah. So sekarang dia di USIM tahun 3 di USIM dia ambil bidang muamalah. Jadi 4 orang anak semua untuk pengetahuan beraliran sekolah agama. Tapi bidang kerjaya bukan fardu ain, semua fardu kifayah. Jadi menantu saya je yang fardu kifayah. Isteri kepada Sazwan. Fardu ain, yes, fardu ain. Yang anak saya semua fardu kifayah. Jadi insya-Allah tak kira fardu kifayah ke fardu ain, sebab keperluan sekarang fardu kifayah orang-orang Islam kurang. Oleh itu sama-sama kita minta supaya anak-anak kita dapat memenuhi cita rasa fardu kifayah untuk kita kearabkan sekali dengan fardu ain. Jadi untuk pengetahuan, 4 orang anak saya sekarang ni 30, 27, 24, 21. 3 tahun. Ini adalah perancangan yang kita rancang, Allah yang menentukan. Jadi ini sedikit sebanyak cerita nak share dengan anak-anak yang seterusnya nanti. Itulah yang saya bagi tahu kepada anak-anak didik saya di IPG Campus Tuanku Bainun. InsyaAllah, alhamdulillah, sekarang dah jadi Menteri Pendidikan. Menteri Kanan Pendidikan, iaitu Dr. Rabi. Dan datang jumpa saya di Bainun, dia siku kepala saya. Sebab dulu saya siku kepala dia, sekarang dia siku kepala saya. Sebab semasa saya mengajar di RMC, perkara-perkara yang macam inilah yang saya bagi tahu dia. Alhamdulillah, dia sudah jadi Menteri. Dia siku bahu saya, gitu. Jadi saya pun nak share jugalah dengan cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat. Yang dikatakan barokah tadi ialah bermula daripada guru. Bermula daripada mak bapak. Akan melahirkan zuriat-zuriat anak-anak soleh dan solehah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada di depan ini, mudah-mudahan kalau tak dapat ke anak, dapat ke cucu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak kakak saya untuk pengetahuan dari segi pengenalan yang menjadi contoh teladan kepada Sazwan, antaranya ialah anak kakak saya 3 orang hafiz. 2 orang hafiz, seorang hafizah. InsyaAllah. Seorang. Jadi bila tengok sepupu dia peringkat awal, dia sudah hafal Al-Quran. Jadi Sazwan ni dia nampak macam mana dia nak dapat hafal macam sepupu dia. Semua belajar di Kelantan. Jadi Sazwan pun bila saya tanya dekat dia nak belajar tahfiz ni di mana, jadi saya bagi satu syarat dekat dia, nak belajar Quran tahfiz kena pergi Kelantan. Ini saya punya syarat. Sebab saya dulu pun sekolah di Kelantan. Saya dulu sekolah di Kelantan, Ma'had Muhammadi Kelantan. Tok guru saya semua ni pakai kain sarung. Pergi mengajar di sekolah, dalam kelas semua pakai kain pelekat, pakai serban. Di Ma'had Muhammadi Jalan Merbau, Kota Baru, Kelantan. Jadi kalau Sazwan nak belajar Quran, nak belajar agama, ke Kelantan. Sahut cabaran Nabi. Dia sahut cabaran saya, dia pergi Kelantan. Dan saya sanggup tinggalkan dia tingkatan 1 di Kelantan. Jadi ini satu cabaran kepada mak bapak. Apabila Allah bagi anak dekat kita, kita kena pastikan anak-anak kita itu terjurus ke arah jalan yang benar untuk masa depan. Jadi bila mak bapak tengok, seronok. Jadi ini yang saya boleh share. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan mengenali siapa dia Ustaz Basil. Kalau pergi ke Bainun, kalau sebut nama Ustaz Basil, kalau dia tak kenal tu, kena tengok dia balik. Confirm dia kenal. InsyaAllah. Jadi saya duduk di High Ewal Pelajar. Di Bainun duduk di High Ewal Pelajar. Masa mula-mula saya masuk 96. Betul-betul muda, masa tu betul-betul garang. Baru lepas mengajar Radi. Tingkatan 5, tingkatan 4. Radi Jidin tu, Dr. Radi Jidin, Menteri Kanan tu saya ajar dia. Tingkatan 4 Delta, 5 Delta. Menteri Kanan Pendidikan tu. Masa tu memang saya garang, betul-betul garangnya. Baru umur berapa? Baru umur 20, 5, 26. Baru umur 25, 26. Anak saya yang pertama, umur saya umur 26 tahun. 25 tahun saya kahwin, 26 saya dapat anak seorang. Jadi saran nan kepada anak-anak yang ada di hadapan ini, kalau kita ada anak lelaki, pastikan umur 25 tahun dia kahwin.
Ini saya nak sarankan. Jangan tunggu lama-lama. InsyaAllah kita akan dapat membina generasi Al-Quran. Sebab bermula daripada zuriat akan lahir anak-anak Al-Quran. Akan lahir ahli-ahli Al-Quran. InsyaAllah. Di akhirat nanti dalam hadis disebut. Al-Quran akan mencari yang membaca Al-Quran untuk masuk ke dalam syurga. Allah. Dia akan cari, Al-Quran itu sendiri cari orang-orang yang jinak dengan Al-Quran. InsyaAllah kita termasuk dalam golongan itu. Bukan kita cari Al-Quran, cari kita. So teruskanlah, jangan putus-putus dengan Al-Quran. InsyaAllah. Kalau dengan kita pun dah selesai dengan Quran pada malam ini dan seterusnya, kita jangan lupa anak-anak dan cucu-cucu kita di belakang nanti. Akan meniru dan menjejak langkah kita. Untuk menuju ke syurga, Quran cari kita. Allah. So setakat itu saja lah kot, no? Anak cucu ada 3 untuk pengetahuan Cikgu Rahim, cucu 3 dah. 3 dah cucu. Anak yang pertama tu 2, Sazwan seorang. So 3 orang dah cucu. InsyaAllah mudah-mudahan doa, anak yang ketiga dapat seorang lagi. Allah. Untuk pengetahuan, keturunan anak saya yang ketiga ni, dia dapat Chinese. Isteri dia Chinese. Dia minat dengan Cina. dia minat dengan orang Cina. Alhamdulillah dia minat dengan Islam. Allahu Akbar. So ini adalah satu cara untuk kita nak tarik. Sebab Allah akan tanya nanti, kau masuk Islam ni, berapa orang yang kau dah peluk agama Islam? Berapa ramai yang kau tarik kepada Islam? Berapa orang yang kau bagi tahu kepada orang-orang yang tak kenal Islam, kau bagi tahu Islam kat orang tu? Jadi kita minta Allah Akbar, anak saya yang ketiga ni dia tak kenal dengan orang Melayu, dia nak kenal dengan orang Cina. Saya pun mula Cikgu Rahim takut juga. Kita ni tak ada keturunan Cina, tak ada siapa pun adik-adik kita yang kahwin dengan Cina, tiba-tiba anak aku kahwin dengan Cina. Allahu Akbar. Alhamdulillah dia minat dengan agama. Bila dia baca Fatihah, saya dengar dan saya test bacaan, dan dia bila dia balik saya jadi imam, dia dengar bacaan saya. Allahu Akbar. Dia dengar bacaan Sazwan, dia jadi imam, di belakang menjadi makmum. Dia dengar, dia rasa macam sesuatu benda yang tak pernah lagi dia dengar. Itu adalah sebagai satu kelainan dalam keluarga kita. InsyaAllah mudah-mudahan yang di depan nanti akan dapat melahirkan keturunan daripada bukan Melayu sampai menuju ke akhirat nanti dalam surga yang bukan orang Melayu saja masuk surga. Keturunan Cina pun masuk, keturunan India pun masuk. Macam itulah Coach Cikgu Rahim, sedikit sebanyak tentang ta'aruf saya. Mudah-mudahan dapatlah kita mengenali lagi selepas ini secara bersemuka. InsyaAllah Cikgu Rahimnya kita jumpa nanti di mana? Cikgu kat mana? Dekat Sungai Bakar kan Cikgu kan? Tak, rumah saya bertentang dapur dengan Ustazah Siti Aisyah. Allah Akbar, di belakang tu kah? Allah, saya pergi Malaysia aku benar. Allah, Cikgu Rahim di belakang tu kah? Allah. InsyaAllah kita jumpa. Ustaz, Ya. dalam Google Meet ni saya nampak ada Ustazah Dr. Siti Aisyah pun ada bersama. Ada. Jadi nama telah disebutkan tadi. Jadi mungkin Ustazah Siti Aisyah ataupun Ustaz Khairun. Saya nak sebut Ustaz sebab nama disebut-sebut oleh Ustaz. Saya jadi untuk mengalu-alukan Ustaz, silakan Ustazah Dr. Siti Aisyah. Tadi baru sembang ada. Adakah Aisyah? Ustazah Siti Aisyah atau Ustaz Khairul, silakan. Adakah? Ada. Allah. Ayusha. Tak buka kamera. Tak apa kot. Asal. Ya. Allah. Ya, Ustaz Khairul. Apa asal? Allah. Alhamdulillah. Ya. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, kata tu. Ustaz Khairul. Ya, baik. Dah, apa ni kebetulan diberi ruang dekat sini ni. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih lah. Ya. Apa ni Ustaz Sudi bersama dengan warga TJJ ni dan juga rakan-rakan Maya lah. Allah. Aduh. Lepas tu apa ni Ustaz Syabah dekat sini ni ha. Dah. Dia ada tepi. Okey. Dia ada tepi ni. Malam ni tak sakit kepala dah. Apa ni saya nak tanya sikit boleh kot kalau Okey. rasa Ya. tak keberatan lah. Ya.
Saya sebenarnya kan saya mengkagumi lah apa ni Ustaz Basir dan juga anak-anak Ustaz Basir ni. Serius saya cakap ni. Okey. Okey. Boleh kot apa ni Ustaz Basir kongsi kot apa ni macam mana Ustaz apa ni orang kata tarbiyah lah. Okey. Boleh. Mendidik anak-anak ni kan. Ibu bapa yang ada dalam ni semuanya apa ni hebat. Tapi saya tak adalah sampai nak menafikan benda tu kan. Cuma barangkali apabila Ustaz Basir kongsikan apa ni pengalaman mendidik ke apa-apa kan, boleh menjadi panduan untuk orang muda-muda ni lah kan. Kan. Khususnya pada orang muda kalau ada yang dengar kat sini lah. Wallahualam soalan saya ni apa boleh terima atau tidak. Saya minta maaf ni berupa macam ni bukan apa. Tadi terlelap. Terteram. Ni. Okey Zairun Ni nak ringkas. Ringkas je lah. Okey ringkas. Jam dah pukul 11 insya-Allah ni. Jadi untuk pengetahuan yang saya nampak macam ni lah. Dia punca daripada mak bapak lah. Mak bapak paling utama lah mak bapak. Jadi bila saya nak share dengan muslim-muslimat sekalian, bila mak bapak dia betul-betul follow anak. Yang pertama kita kena follow anak. Maksud follow ni dari peringkat sekolah lagi. Hatta sekolah tadika lagi. Ini di samping doa tu kita memang tak boleh tolak lah. Tapi kita follow anak maksudnya ke mana anak pergi, kalau boleh kita hantar anak ke sekolah kita sendiri. Kita jangan serahkan kepada van. Itu paling utama. Peringkat tadika, peringkat awal yang saya buat ni untuk pengetahuan. Walaupun saya bekerja di IPG KTB, macam anak saya yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. Buat. Bila kita follow anak akan duduk di sebelah kita. Dalam masa yang sama, bila duduk di sebelah kita, dia pergi ke sekolah tu, perjalanan jarak ke sekolah tu ambil masa 5 ataupun ke 10 minit. Dalam masa 10 minit itu yang kita suntik dia dalam kepala dia. Itu kadang-kadang kita terlepas yang itu. Kita suntik dalam kepala dia, kemudian kita balik pula, kita tanya dia balik apa yang dia belajar. Masa tu kita celah balik. Ini untuk pengetahuan sampai ke satu peringkat. Anak saya Sazwan ni untuk pengetahuan lah. Sampai ke satu peringkat, bila dia sampai ke peringkat nak ke sekolah menengah, saya tanya dia. Sazwan nak pilih bola ke nak pilih Quran? Itu soalan saya yang pertama. Bila nak masuk tingkatan 1, Sazwan nak pilih bola ke nak pilih Quran? Sebab Sazwan ni pemain negeri. Cikgu dia nak masuk ke sekolah Bukit Jalil. Bayangkan Sairul. Ini untuk pengetahuan itu Ibrahim. Kalau tidak Sazwan tu pemain bola Johor beli dia. Syafiq Ahmad tu best friend dia. Syafiq Ahmad tu best friend dia. Tidak ada puluh ribu dia dapat bulan-bulan. Alhamdulillah Sazwan dia pilih Quran. Tu terkesan bapak mak ajar Quran, bapak sendiri follow Sazwan pergi ke sekolah, ikut pergi dan balik semasa tadika. Bayangkan semasa saya bekerja di IPG KTB, saya keluar dan saya beritahu kepada pengarah nanti malam marah, minta maaf, minta tolong kerjasama, saya nak entertain anak saya. Ambil dan balik. Alhamdulillah pengarah bagi laluan dan kata putus, silakan Ustaz. Sampai ke satu peringkat, dia nak apa pada waktu itu kita bagi. Jangan kita sekat, melainkan yang bahaya. Ini cara saya sampai ke peringkat dia dah selesai sekolah. Begitu juga yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Sama. Follow. Jangan tak follow anak. Kalau kita lepas daripada kita ikuti anak, pada ketika itu orang lain akan masuk. Very simple lah. Dari segi didikan saya, cikgu-cikgu lah yang di sekolah yang didik dia, yang mengajar ilmu dia. Saya ni mengajar anak orang. Bila mengajar anak orang, ingat kita kena ikhlas. Bila kita mengajar anak orang, kita jangan berkira dengan kerja dan masa. Jangan kira tentang wang ringgit. Sebab bila kita berkira dengan wang ringgit, Allah akan berkira dengan anak kita. So, jangan kita berkira bila kita mengajar anak orang. Sebab kita tak sempat nak ajar anak kita. Orang lain yang mengajar anak kita di sekolah. Dari tingkat 1, dari tadika sampai ke satu peringkat,
Anak murid saya yang mengajar anak saya, bayangkan, bukan bapa dia yang mengajar, anak murid saya yang mengajar. Tu nak cerita pasal saya bagi tahu kepada anak-anak didik yang nak menjadi guru, pastikan bila kita mengajar jangan terlintas dalam hati kita berkira bila kita mengajar. Maksud berkira ni ikhlas. Bila kita berkira kita tidak ikhlas. Sebab hanya ikhlas saja amalan yang Allah terima. Kalau kita buat banyak sekali mana pun, kalau tak ikhlas Allah akan tolak dan Allah akan tak terima amalan kita. Memberi kesan kepada anak-anak kita. Memberi kesan kepada anak kita sendiri. Kita mengajar anak orang pumpang, tengok anak-anak kita jadi macam mana. Sebab keikhlasan itu bermulanya keberkatan. Apabila kita membuat sesuatu pekerjaan kepada lebih-lebih lagi sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang ustazah, kalau kita nak marah tu pun marah yang terdidik, yang dipanggil sebagai muaddib tadi. InsyaAllah tu cara yang saya boleh bagi tips kepada anak-anak. Kemudian satu lagi yang saya nak bagi tips, untuk pengetahuan bila kita nak hantar anak ke sekolah, kita mohon restu Tok Guru. Tok Guru ni yang saya nak contohkan, bila saya ke Kelantan, saya pergi ke Pasir Tumbuh berjumpa dengan Tuan Guru Haji Hashim, almarhum Tuan Guru Haji Hashim. Bila saya pergi ke Pasir Tumbuh, sebab saya adalah salah seorang daripada yang belajar sekejap di Pasir Tumbuh. Jadi saya menghadap Tok Guru, mohon restu Tuan Guru, Sazwan saya nak hantar anak di Ma'had Tahfiz Kelantan, Ma'had Tahfiz Sains Bustanul Arifin Tumpat. Berjumpa dengan Tuan Guru, tolong doakan Tuan Guru. Jadi bila saya naik kat rumah dia jamu 2 benda. Yang pertama, dia bagi cengkeh. 7 bunga cengkeh. Kemudian kurma. Itulah hidangan sarapan dia untuk kami sebagai tetamu yang dijemput. Ataupun pada waktu itu saya minta Tuan Guru Haji Hashim doakan anak saya ni nak masuk Ma'had Tahfiz di Kelantan. Jangan lepaskan peluang apabila kita ada anak untuk nak teruskan belajar. Kalau kita tak dapat berjumpa pun, kita hello. Tolong doakan Tuan Guru, anak saya ni mudah-mudahan ilmu yang dia tuntut diberkati dan menjadi manusia yang berguna dan manfaat kepada dunia. Itu doa. Di samping kita berdoa, kita nak berapat dengan orang-orang yang soleh. Rapat, jangan kita tinggal dengan Tok Guru. Sebab dia dulu lebih alim dengan kitab-kitab, lebih alim dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kadang-kadang ghalib dengan dunia. Ghalib dengan dunia. Jadi Tok Guru ni dia cukup rapat dengan Allah. Jadi kita minta dan mohon restu. Jadi ini yang saya nak share. Dan di samping mak dia sendiri, ibu dia sendiri sentiasa berdoa semasa dia mengandung. Itu kita tidak boleh elak. Quran jangan lepas. Sentiasa pegang Quran semasa mengandung. Bila mengandung dan melahirkan anak, bapa pastikan pada waktu itu sentiasa berada, sentiasa duduk di sebelah, sentiasa merapat dengan mak dia, dengan bayi yang nak akan dilahirkan sampai akhirnya kita itu adalah satu tanggungjawab berat kepada mak bapak. Barulah Allah bagi hasilnya. Dah sekarang ni alhamdulillah saya dah nampak sampai ke peringkat kira senang lah. Nak tak fikir-fikir pasal anak lagi dah. Jadi ini, tapi melalui cabaran demi cabaran, berhadapan dengan liku-liku bersama dengan majikan. Kita kena ada cara. PR kita kena cara kita bercakap. Dia katakan tahsinus saut. Bila kita tahsinus saut, suara kita, cakap kita elok. Bila elok, insya-Allah orang dengar cakap kita. Okay, boleh ya? Ustaz Hairul? Boleh tak? Agak-agak kita boleh buat macam tu. Rasa tak sanggup. Boleh. Kalau yang dah kata tak ada anak lagi ni, kita serahkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti insya-Allah. Kita bagi tahu. Jangan lepaskan peluang bersama dengan anak. Terutama sekali semasa di sekolah. Sebab itulah, kalau kita bekerja dengan pergi balik petang malam baru jumpa anak, Allahu Akbar. Yang itu yang kadang-kadang kita tak boleh nak dapat yang mana kita nak. Nampak macam mana kan kerja, susah nak dapat duduk dengan anak pun. Nah, saya boleh nak? InsyaAllah, mudah-mudahan. Kalau tak dapat anak, dapat menantu. Sama-sama. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, Cikgu Rahim. Sebelah lebih dah, Cikgu Rahim. Ustaz. Okay. Tadi Ustaz sebut dibesarkan di sabak bernam.
Yes. Di sini Ya. ada orang sebut bernama ni, orang Sungai Besar. Oh, ada? Ada. Jadi saya nak jemput seorang saya lagi last. Alah. Oh, Pak ada. Haji Supiah Maksirun. Pak Haji Supiah Maksirun, rumah dia di Sungai Besar. Sekarang ni dia tinggal di Puchong dengan anak. Jadi silakan Puan Supiah Maksirun berinteraksi dengan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, apa aja Supiah Maksirun ya. Ya. Ini Sungai Besar. Apa Haji Maksirun Supiah on kan mikrofon Ustaz off tu. Mic dia tak on. Mic dia Mic tak on ya. Pak Haji Supiah on kan mikrofon. Dia tak dengar kot. Okey. Okey. Off balik. Okay. On balik. Tadi tu off balik. Okey. Okey. Sila. Dengar? Ya, dengar. Okey. Saya Ya. saya nak bersyukurlah dapat nak berjumpa dengan Ustaz yang istimewa lah bagi saya. Allah. Saya tak ingin nak bertanya berkenaan saya ramai cucu. Macam mana kita nak didik cucu-cucu kita supaya dia betul-betul berminat dengan Quran, kemudian hormat pada guru dan ibu bapa. Seperti kanak-kanak sekarang banyak pendedahan. Ya. Itu je saya Ustaz. Okey. Terima kasih. Sama ya. Jadi Assalamualaikum. Salam ya. Okey ya. Pak Haji Supiah, soalan terlalu subjektif. Terlalu subjektif. Jadi bolehlah saya simpulkan jawapan dia macam ni. Dia apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi anak itu, kita kena ingat dia adalah sebagai satu fitnah. Sekiranya kita tak dapat lorongkan anak kita itu ke arah, bukan tok, bukan nenek, dia sebut anak. Bila anak mesti bapa, mesti mak. Jadi atuk dia dah jadi third party, dah jadi orang yang ketiga, bukan yang pertama. Yang pertama ialah mak bapa. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, anak ni adalah fitnah. Bila fitnah ni kalau kita tak betul-betul juruskan anak kita itu dengan Quran, maka dia akan dapat dan dia akan jadi satu fitnah. Dan dia akan dapat habuannya kepada mak bapak. Oleh itu, Puan Haja, kita sebagai nenek, kita sebagai tok wan, sebagai mak tok, kita kena pastikan anak kita tu dan menantu kita itu. Kita jangan sentuh cucu, sebab bila kita sentuh cucu sensitif. Sebab anak-anak kita ni kadang menantu kita. Kalau tak anak kita, menantu kita. Okay, memang kita nak supaya cucu kita. Tapi kita kena ingat, mengapa anak kita tak jadi macam yang kita nak? Okay, itu satu benda. Sebab mungkin kita terlepas. Jadi bila dah terlepas, dapat kat cucu kita, maka pada ketika itu, kita sebagai mak, bapa, kita nasihat pelan-pelan kepada anak. Mungkin pada waktu itu, kita terlepas untuk nak didik anak, supaya nak dapat seperti mana yang kita nak. Kita nak tengok anak orang tu bagus, tapi kita rasa menyesal, mengapalah aku tak didik macam tu, jadi anak aku jadi macam tu. Sekarang ni bila dah anak aku dah jadi macam ni, dah ada anak pula, aku nak dah cucu aku macam tu. So sekarang ni kita dah menyesali, insya-Allah belum terlambat lagi, masih lagi ada peluang untuk kita nak bagi tahu cara kita nak supaya cucu kita itu jadi macam seperti mana yang kita nak. Kita bagi tahu kepada anak kita, kita bagi tahu kepada menantu kita, dan kita monitor anak dan menantu kita itu menjurus ke arah dunia ke arah akhirat. Itu yang pertama. Sebab bi'ah itu adalah faktor utama. Bi'ah ni benar persekitaran. Persekitaran itu mempengaruhi anak-anak kita tu nak pergi ke dunia ke nak pergi ke akhirat. Dia akan tengok mak bapak dia. Dia tak akan tengok tok wan dia. Dia tak akan tengok mak tok dia. Dia tengok mak tok dengan tok wan, dia kira duit dia. Nampak? Dia kira duit lah. Dia tak nampak lah. Sebab kita dah ada tok wan. Jadi kita kena touch anak kita dan menantu kita. Macam mana bi'ah keluarga di rumah dia tu. So pada waktu itu kita masukkan sikit. Kita pergi,
kita pegang Quran, baca Quran. Bila rumahnya dibaca Al-Quran, malaikat akan masuk. Kalau kita pergi rumah menantu dan rumah anak kita, tak pernah dengar pun anak menantu kita baca Quran, kita pergi ziarah anak mak menantu kita, kita terus baca Quran. Pagi baca Quran, lepas maghrib baca Quran, subuh baca Quran. Perdengarkan bacaan Quran itu di rumah anak kita, menantu kita dengar. InsyaAllah pada ketika itu Allah akan bagi rahmat. Malaikat akan memenuhi rumah yang dibaca Al-Quran, maka malaikat pada ketika itu mendoakan supaya rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan mendapat rahmat. InsyaAllah anak-anak yang duduk di rumah itu akan dapat rahmat. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan. Tapi kalau dah bi'ah tu kita dah tak boleh nak kontrol, agak susah sikit lah. Aja kita kena ingat. Yang itu pertama sekali. Itu belum di luar lagi. Yang penting dalam rumah tu gitu. Pastikan dunia lebih ke akhirat lebih. Itulah yang saya selalu bagi tazkirah kepada, dan anak-anak pun tengok contoh macam mana mak dia, macam mana bapak dia buat. Anak dia berstudy. Untuk pengetahuan ya, bila anak study maksudnya macam ni. Anak-anak ni bila dia bercerita, dia dah jadi orang sekarang ni, dia recall dan dia cerita balik kat mak bapak dia. Dia cerita balik kat mak bapaknya, mak bapak macam saya sendiri rasa macam terharu dan rasa macam nak menitikkan air mata. Dia tahu dan dia tengok kita didik dia macam mana. Sampai ke peringkat dia dah jadi peringkat orang, kira orang dah ada kedudukan lah di majikan, di mana-mana. Dia nampak dan dia cerita kat kita, betul terkesan atas didikan mak bapak sehingga abang jadi macam ni. Itu cerita dia. Nampak tak dari situ tuan-tuan dan perempuan? InsyaAllah dengan cara yang saya bagi ni, saya nak share dengan muslimin muslimat agar dapat diterapkan. Kalau dah kita ni dah sampai penghujung, dah senja, kita bagi ke anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti insyaAllah akan dapat. Kalau tak dapat semua, seorang pun jadi. Seorang pun jadi ya, Cikgu Rahim, ya Allah. Seorang pun jadi. Jangan tak dapat langsung. Something better nothing. Tak orang putih sikit, Cikgu Rahim. Jadi insyaAllah boleh ya Puan Haji Sufia, Mat Sirun? Boleh ya Puan Haji? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Doakan Assalamualaikum. anak cucu saya. InsyaAllah mudah-mudahan. Doakan Amin. diri saya. Ya, insyaAllah. Berjaya. Salam dunia akhirat. Alhamdulillah. Betul kita malam ni berpeluang mendengar daripada Ustaz Muhammad Basim kita. Alhamdulillah yang telah bersiaran, saya rasa lebih daripada 1,5 jam dah ni kita. Amin. Terima kasih Ustaz. Dalam gear 4 tu dalam satu Gear lingkar. Kami pun terpaku kat sini, tak di mana lah. Okey. Jadi perempuan, rasanya sesi interaksi kita dah selesai. Jadi saya nak umumkan kepada tuan-tuan dan perempuan mengenai tetamu ataupun guru kita untuk malam besok pula adalah Ustaz Syarifuddin bin Abdul Aziz. Ini merupakan anak ustaz yang tinggal di Pondok Sungai Bakap ni. Ustaz Basir tahu kan Pondok Sungai Bakap, iaitu Madrasah Al-Irsyadiyah Al-Irsyad Al-Asraf Al-Wataniyah, Sungai Bakap, Jalan Stesen Sungai Bakap. Jadi esok dia merupakan anak kepada Ustaz Nan. Kalau Ustaz kenal Ustaz Nan, nama sebenar Ustaz Nan Ustaz Aziz Badri yang merupakan guru di Pondok Kenaan. Pondok ya. InsyaAllah dia akan bersama kita pada malam esok. Jadi Alhamdulillah kita boleh lanjut ni tuan-tuan. Sebagai penutup pada program kita pada malam ni, saya nak mohon sangat kepada Ustaz untuk tak bacakan doa untuk kesejahteraan kita, untuk kejayaan kita dunia akhirat, supaya kami dapat aminkan bersama Ustaz. Jadi silakan Ustaz sebagai penutup. اللهم صل على محمد وسلم محمد سيد الاولين والاخرين وسلم على الله تبارك وتعالى ان سادتنا واشهد رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا الشاكرين يوافي نعمه يوافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم ذيك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقران اماما. اللهم نور قلوبنا بنور القران. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض.
شمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من الناجين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الناجين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الناجين في الدنيا والآخرة. رب اجعلنا مقيم الصلاة من تقبل دعاء. اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك السميع. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan semua puan semua yang terus istiqamah bersama dalam program ni, dan juga saya sekali lagi jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang sudi bersama kita. Alhamdulillah daripada awal program kita pada malam ni berakhir dengan baik. Sangat bermanfaat program pada malam ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh ikuti lagi apa tazkirah ataupun bacaan Al-Quran Ustaz tadi dalam YouTube nanti mulai besok insya-Allah. Kalau tak ada, insya-Allah akan saya upload ke dalam YouTube. Iaitu tuan-tuan cari apa program biasa Al-Quran siri ke-127. Ini bersama dengan Ustaz Muhammad Basir. Alhamdulillah. Jadi setakat ni saja program kita pada malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.